So, kalau Datuk tengok antara kedua-dua Perdana Menteri, yang mana yang dikatakan lebih terbuka, lebih memberi peluang kepada rakyat untuk menilai KPI? Okey. Pertama, kita tengok dari segi sudut kebebasan bersuara. Kalau dulu di zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir, beliau ada satu akta, Draconian Act, yang dipanggil Akta Keselamatan Dalam Negeri, yang mana saya pun sempat berasa di lock up selama duduk di dia Akta Keselamatan Dalam Negeri ni ada dua. Pertama sekali, anda akan ditahan tidak lebih daripada tempoh 60 hari di bawah Seksyen 73 dalam kurungan 1 Akta Keselamatan Dalam Negeri. Dan yang kedua, anda juga akan berada di dalam tahanan di kem tahanan Kemunting selama 2 tahun. Ini di bawah Seksyen 8 Akta Keselamatan Dalam Negeri. Jadi saya nak beritahu bahawa apabila Datuk Seri Najib mengambil alih pucuk pimpinan negara, ini perkara pertama yang beliau hapuskan. Sedangkan zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir, antara sebab kenapa bila kita kalah kali ni 2018, ramai tak berani untuk tampil ke hadapan untuk menentang Tun Dr. Mahathir kerana mereka ni masih ingat Maha Fir'aun yang sebelum ni. Mereka masih ingat manusia zalim yang boleh memukul para demonstran sesuka hati mereka, boleh menangkap dan menyimpan musuh-musuh politiknya di dalam kem tahanan Kemunting, tanpa bicara. Ini berlaku zaman Tun Dr. Mahathir, kerana wujudnya akta yang dipanggil Akta Keselamatan Dalam Negeri. Sedangkan Perlembagaan Persekutuan memberikan kebebasan kepada mana-mana rakyat, mana-mana individu untuk bersuara, untuk menyatakan pendapat mereka, untuk menyatakan pandangan mereka berhubung apa jua isu. Dan kita juga bebas mengkritik, sudah pasti mengkritik itu tidaklah sampai ke tahap memfitnah. Macam apa yang Datuk Seri Najib hadapi, beliau difitnah, pencuri, perompak dan sebagainya oleh kerajaan, oleh pembangkang pada ketika itu. Tetapi beliau adalah manusia yang paling gentleman. Dia boleh gunakan ISA untuk menutup mulut orang yang mengkritik dia, tetapi sebaliknya, sebaik saja beliau menjadi Perdana Menteri, itulah perkara pertama yang telah beliau ubah, iaitu beliau telah hapuskan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Keduanya, kalau kita boleh ingat, di dalam UMNO sendiri, selepas berlakunya pertemuan di antara Tengku Razali Hamzah tahun 1987-86, di antara Tun Dr. Mahathir dengan Tengku Razali, selepas itu kita tengok Tun Dr. Mahathir mewujudkan apa yang dipanggil sebagai UMNO baru. Dan apabila beliau cuba ditentangi oleh Anwar pada tahun 1998, pada tahun 1998 sekitar bulan Disember tak silap saya, pada ketika itu UMNO mengadakan satu perhimpunan agung khas. Dan ketika itu wujudlah sistem kuota, undi bonus, yang diwujudkan semata-mata untuk memastikan bahawa Perdana Menteri ataupun Presiden UMNO tidak boleh ditentang oleh sesiapa. Ini apa yang Tun Mahathir buat. Tetapi kalau kita masih ingat, bila mana Datuk Seri Najib menjadi Presiden UMNO, beliau telah pun menghapuskan sistem kuota undi bonus ini, dan beliau membuka ruang seluas-luasnya untuk jawatan presiden, timbalan presiden dipertandingkan. Maknanya sesiapa juga boleh bertanding jawatan presiden, timbalan presiden. Tidak perlu lagi sistem kuota, tidak perlu lagi undi bonus yang sememangnya menyebabkan
contohnya Tengku Razali pernah nak bertanding jawatan presiden. Beliau akhirnya hanya memperolehi satu bahagian je yang memberikan sokongan kepada beliau, dan akhirnya beliau tidak dibenarkan bertanding. Jadi sistem ini telah pun dihapuskan ketika zaman Datuk Seri Najib. Dan kalau kita ingat lagi dulu kalau kita nak berhimpun lebih daripada 5 orang, macam hari ni dia dah lebih daripada 5 orang. Kalau nak ikutkan dulu kita kena mohon permit polis di bawah Seksyen 10 Akta Polis. Segala perhimpunan melebihi 5 orang mesti mendapat permit polis terlebih dahulu. Kalau tak ada permit polis tu, kita dianggap sebagai berhimpun secara haram ataupun illegal assembly. Jadi zaman pemerintahan Datuk Seri Najib, dia telah ubah benda ni daripada untuk berhimpun kita kena mendapatkan permit polis. Tak dapat permit polis, perhimpunan kita dianggap perhimpunan haram. Beliau telah mewujudkan satu akta. Dia telah pindah akta polis ini, dan beliau telah mewujudkan satu akta yang dipanggil Akta Perhimpunan Aman. Jadi di dalam Akta Perhimpunan Aman ni, siapa pun nak berhimpun, mereka perlu apa yang dipanggil sebagai memberikan notis saja 10 hari lebih awal kepada pihak polis, notis saja. Dan kalau misalnya mereka mendapat kebenaran untuk tempat yang nak dibuat perhimpunan ni, biasanya polis tak ada halangan. Tak ada halangan. Dari segi media pula, kalau kita tengok dari segi media, kalau dulu zaman Tun Mahathir, kita lihat bagaimana media terkongkong. Siapa yang menulis sesuatu menentang kerajaan, maka akhbar dia boleh digantung ataupun diharamkan. Kita tengok Harakah dulu, Roket, Suara Keadilan. Mereka ni selalu, majalah-majalah mereka ni ataupun surat khabar mereka ni selalu telah pun apa dipanggil sebagai telah digantung oleh pemerintah zaman Tun Dr. Mahathir. Dia bersyarat untuk jual pada ahli. Dia mesti jual pada ahli, tak boleh dijual di tempat umum dan sebagainya. Tapi zaman pemerintahan Pak Lah, ni media ni yang mula-mula membebaskan media Pak Lah. Pak Lah telah membebaskan media ni, yang akhirnya memberikan kesan sehingga kita tewas 6 buah negeri termasuk wilayah persekutuan pada tahun 2008. Dari segi mahasiswa pula, kalau kita lihat zaman Anwar Ibrahim dulu, antara sebab wujudnya apa yang dipanggil sebagai Akta 174, Akta Universiti dan Kolej, AUKU, kerana demonstrasi-demonstrasi yang dianjurkan daripada zaman Anwar Ibrahim, maka pelajar telah dihalang daripada terlibat dalam politik. Tetapi di zaman pemerintahan Datuk Seri Najib, kita tengok bahawa pelajar telah dibenarkan untuk berpolitik. Maknanya mereka-mereka ini dibenarkan apabila AUKU dipindah, pelajar-pelajar ini dibenarkan untuk melibatkan diri dalam politik, tetapi di luar kampus. Dia tak boleh main politik di dalam kampus. Itu kerana kedudukan mereka di dalam kampus. Tujuan mereka ialah untuk belajar dan memastikan mereka menggunakan apa yang telah pun disalurkan kepada mereka dalam bentuk beasiswa, pinjaman pelajaran, adalah untuk memastikan mereka mencapai apa yang sepatutnya mereka capai ketika berada di universiti. So itu antara perkara-perkara yang saya nampak yang boleh kita anggap sebagai beza di antara rejim kuku besi Mahathir dan pemimpin selepas beliau. Cuma sekarang ni kalau kita tengok kalau dulu seperti mana macam mahkamah zaman Mahathir, kita pernah dengar apa yang dipanggil sebagai video VK Lingam yang mengatakan bahawa hakim-hakim di mahkamah boleh diatur
ketika zaman Tun Dr. Mahathir. Dan ini berlaku bukan hanya ketika 22 bulan. Ini juga berlaku ketika zaman pemerintahan Dr. Mahathir kali kedua. Dan perkara yang sama juga berlaku ketika zaman kroni Tun Dr. Mahathir, iaitu Muhyiddin Yassin. Mahkamah boleh diatur, dan kita tengok Peguam Negara, Peguam Negara buat kali pertama dalam sejarah ni. Dulu dia gunakan Peguam Negara juga, tetapi kali ni lagi parah. Peguam kepada Ketua Komunis Melaya diangkat menjadi Peguam Negara, yang tak pernah berlaku dalam sejarah. Dan ianya menyebabkan kes-kes yang melibatkan pimpinan Pakatan Harapan rata-ratanya terlepas, tetapi pemimpin-pemimpin UMNO banyak dianiaya ketika zaman Tommy Thomas menjadi Peguam Negara. Dan yang menyedihkan ketika zaman rejim PH 2.0 Muhyiddin Yassin ni, Jabatan Peguam Negara masih lagi meneruskan kes-kes yang telah berputik zaman PH, dan ianya terus digunakan ketika masa ini. Begitu juga dengan polis, polis juga zaman Mahathir dipergunakan, zaman Muhyiddin pun perkara yang sama kita lihat juga berlaku, bila mana Muhyiddin menggunakan pasukan polis ini untuk menutup pemimpin-pemimpin mereka yang mempunyai masalah. Contohnya kes jenayah yang melibatkan Azmin Ali, seks luar tabi'i bersama dengan Haziq, kes-kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin bersatu yang terlibat dengan Dadah. Kita juga tahu bahawa zaman Pakatan Harapan yang pertama, Muhyiddin juga turut membantu untuk melindungi anak Mak Sabu, dan kita tengok bagaimana kes-kes yang melibatkan, contohnya Allahyarham Adib, Allahyarham Adib yang telah dipukul beramai-ramai ketika beliau cuba untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dia sebagai seorang anggota bomba, untuk menyelamatkan ketika berlaku kebakaran di Kuil Sri Mahamariaman di USJ Subang Jaya. So kes ni sampai sekarang kita tengok walaupun dah ada Perdana Menteri baru, tapi tidak ada penyelesaian terhadap kes Adib. Kes yang melibatkan Syed Daniel contohnya, bagaimana pembuli jalan raya telah pun mengakibatkan Allahyarham Syed Daniel mati kerana dilanggar oleh seorang lelaki yang bernama Yu William. Kita buat report tentang video yang tular, akhirnya kita tengok video ini, kita tengok kita buat report ke atas anggota yang menjaga kes Yu William, bagaimana dia boleh membenarkan spesifik rakaman still picture Syed Daniel memegang bat softball tu. Hanya itu je dikeluarkan. Kita buat report macam mana benda ni boleh keluar. Last kali kita yang didakwa di mahkamah. Kes rasuah pun sama. Kalau kita lihat zaman Tun Dr. Mahathir, kes yang melibatkan Rafidah Aziz, bagaimana Fazrin Azwar telah pun mendapat saham lebih kurang 1.5 juta unit apabila Rafidah menjadi Menteri MITI ketika itu. Tapi walaupun sudah ada charge sheet, pendakwaan tidak berlaku kerana beliau diselamatkan oleh Tun Dr. Mahathir. Begitu juga dengan kes yang melibatkan Rahim Tambici. Banyak-banyak kes yang telah ditutup oleh Tun Dr. Mahathir. Dan ketika zaman 22 bulan pula, benda yang sama berlaku. 22 tahun dia buat benda tu, salah guna kuasa, salah guna SPRM, dulu dipanggil BPR. Dan sekarang ketika 22 bulan mereka menjadi kerajaan, mereka telah menggunakan SPRM ini untuk mengenakan musuh-musuh politik dia di dalam UMNO. Dan kita jangan lupa juga,
salah satu lagi penyalahgunaan kuasa yang telah dilakukan oleh rejim kuku besi Mahathir ni dan diteruskan oleh Muhyiddin Yassin ialah bagaimana Kementerian Kewangan telah menggunakan lembaga hasil dalam negeri. Lembaga hasil dalam negeri telah digunakan untuk mengerjakan kepimpinan UMNO, Datuk Seri Najib dan ramai lagi, termasuk ahli keluarga Datuk Seri Najib, termasuklah cucu Datuk Seri Najib baru 10 bulan pun akaun dia telah dibekukan. Dan kita tengok bagaimana rejim Mahathir yang diteruskan oleh Muhyiddin ni mengenakan cukai pendapatan ke atas anak Datuk Seri Najib. Ada yang belum kerja pun. Contohnya macam Noriana. Noriana dia mendapat hadiah ketika perkahwinan dia. Tapi disebabkan rumah yang dia dapat, barang kemas yang dia perolehi daripada Maira. Maira ni, mak mentua dia ni memang isteri kepada bilioner di Kazakhstan. So, bila dia dapat hadiah kahwin pun, dia kena cukai sampai 10 juta lebih. Jadi mana datangnya keadilan? Kalau nak kira hadiah pun boleh kena cukai begitu banyak.